Inilah pemimpin yang mendekati ulama. Tapi kenapa tak nampak? Sebab kamu tak pergi. Program-program agama yang dibuat dibuka kepada semua. Ya, ustaz-ustaz, guru pondok, muda-muda dikumpulkan, kamu tak pergi. Sebab apa kamu tak pergi? Saya lebih hebat, agama saya lebih tinggi. Takkan saya nak pergi program manual. Sebab tu tak pergi. Dr. Mazhar boleh hadir. Mufti Perlis pun boleh hadir dalam program. Banyak mufti lain, mufti wilayah pun pernah hadir. Ustaz Zamihan yang keras itu pun pernah berada dalam program Anwar. Kenapa puak-puak ni tak pergi? Tak pergi pun tak kisah pada kita. Tapi masalahnya janganlah kamu menyesatkan orang dengan perkara yang khilaf. Banyak kali kita dipesan oleh guru kita, benda khilaf jangan jadikan perbalahan. Benda khilaf ni kamu berijtihad sendirilah. Kamu nak pakai yang mana satu. Ni masalah ni puak-puak ni. Tapi ada hikmah saudara. Dengan peristiwa Ashabul Kahfi ini, ramai anak muda dah mula baca balik. Dah mula balik baca kisah Ashabul Kahfi. Tapi saya nasihatkan anak muda, kalau baca balik kisah Ashabul Kahfi, tepikan dulu bendera parti. Kalau kamu bawa bendera parti, kamu akan tafsir yang tak betul. Banyak hukum yang rosak kerana kita bawa unsur-unsur parti di situ. Sebab tu jadi rosak. Contohnya macam Ustazah Asma, bila menghentam Coldplay, sampai ada nak lanat Coldplay tu, hentam konsert Coldplay, pompang-pompang dihentam kan, macam-macam. Tiba-tiba kantoi pula konsert kat Bacuk, dia pun tersedu, tersedak. Macam mana nak buat ni, macam mana jawab ni kan. Lagi hebat Bacuk, pakaian dia seksi, perempuan pula tu. Coldplay lelaki, pakai seluar panjang. Coldplay pun dia bukan Islam, di Bacuk pun bukan Islam, tetapi perempuan, mendedahkan tubuh badan dia, boleh dikatakan separuh bogel atas pentas, menggoyang punggung dia. Jadi macam mana Ustazah nak jawab ni? Sebab dia dah hentam Coldplay awal lagi, pompang-pompang dia hentam Coldplay ni sebab buat kat Jalan Pusat. Yang benar kan dia kata, wah, dia lupa konsep itu diluluskan zaman PN lagi, zaman lebay je kerjaan. Dia lupa. Cuma berlangsung di zaman PMX. Tapi dia hantam. Tiba-tiba tengah sedap hentam Coldplay, mari konsep kantoi di Bacuk. Mau tak mau kena jawab jugalah. Tapi jawapan dia itu ada dimasukkan unsur politik. Maka itulah hancur. Agama ini hancur. Kerana ada golongan agama yang tunggang agama untuk kepentingan politik. Dia tak bagi jawapan yang jujur. Dia sedaya upaya cari alasan, cari dalil untuk mengharamkan untuk menghalalkan apa yang berlaku di Bacuk dan mengharamkan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Hujah yang diberi di Kuala Lumpur itu tiket mahal, dia lebih standard, dia dipromosi lebih awal, dia artis antarabangsa luar negara. Di Bacuk ni tak ada tiket, dia tidak dipromosikan awal. Itu bukan jawapan agama. Itu bukan jawapan agama, wahai Ustazah. Itu jawapan politik. Kalau itu sebagai hujah dan dalil kamu, nanti orang tanya kamu, apa hukumnya saya makan daging babi? Haram kata. Macam mana pula haram? Saya makan daging babi yang murah. Saya bukan makan daging babi yang ke hotel 5 bintang. Saya makan daging babi dekat warung-warung di jalan aja, murah. Apakah kerana daging babi murah itu maka halal? Oleh kerana dia mahal, harga dia haram? Tak ada saudara, haram tetap haram. Tak boleh dah kata konsep Coldplay itu kerana tiket dia mahal lah, apalah. Yang sebenarnya mahal lagi bagus. Berapa ramai anak muda Melayu yang ada duit dengan tiket 400. Anak muda tengok bola, baru bayar RM60, RM50, RM60 tiket bola pun budak muda dah mungut dah. Minta kerajaan turunkan. Minta Perbadanan Stadium turunkan harga tiket, baru RM50 je pun. Anak muda. Apatah lagi yang nak bayar 400, 600, itu pun konsep Coldplay ni 400, 600 ni duduk belakang sana. Yang duduk depan pentas tu tahulah berapa harga. Duduk 400, 500 di belakang. Sepatutnya lagi mahal, lagi kita suka. Pasal kita tahu, di kalangan umat Islam, orang Melayu khususnya, berapa ramai dia ada duit nak belanja macam tu.
Ini yang di Kelantan ni, ada kata free, ada kata tiket dia murah, ada kata free, buat terbuka. Kau play ni buat dalam stadium. Di Kelantan buat terbuka. Pak Lebay boleh tengok dari jauh aja. Sebab itu nak menghukum, hukum biar jelas kepada hukum agama. Jangan ada unsur politik. Oleh kerana ada unsur politik, nak selamatkan negeri Serambi Mekah, ya, ini masalah dia. Sebab itu jangan laju sangat hentam orang. Ini masalah dia. Bila berlaku konsert di Kuala Lumpur, tak sabar-sabar nak hentam ni. Pom 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 pom, tiba-tiba puk berlaku tempat kau. Dah terkedu. Bila orang tanya, kelang kabut nak jawab. Maka terkeluarlah ayat macam ni. Itulah pendengar agama, saudara. Sebab itu kadang-kadang kita menegur Ustaz Azaidrus, bukan kita menegur ilmu dia, kita tak menegur ilmu dia yang dia ada. Ya. Apa yang dia ajar bab fiqh, bab tauhid, tafsir Al-Quran, okey, kita tak pernah bantah pun selama ni. Mana kita bantah? Tak bantah. Ya, ilmu agama dia. Okey. Anak muda suka dengar dia, tak kisahlah suka dengar lawak dia ke, nak ambil ilmu dia ke, itu hak dia. Benda dalam hati dia, kita tak boleh nak selam dalam hati dia. Apa nawaitu dia adik? Tak ada masalah pun. Kita tak hantam dia pun. Mengulas satu isu yang melibatkan pemimpin, dan jawapan dia itu, kita dapati berlakunya kegolojohan dalam mengeluarkan pandangan dia, dalam keadaan dia tidak ada lagi tabayun, ataupun dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia berlaku. Tapi biasalah, ya, walau-walau ni kata dia hanya menjawab soalan yang dikemukakan. Betul lah. Yang kita pertikaikan ni ialah isu itulah. Bila ada soalan, tentu ada jawapan. Dan jawapan itu tidak betul seperti mana apa yang sebenar. Kalau benda khilaf ini, tidak bolehlah kamu kata, oh itulah pemimpin jahil, tak mendekati ulama', pemimpin ini akan menyesatkan orang, pemimpin ini akan menyeret orang ke neraka. Tak bolehlah macam tu. Yang ini kita pertikaikan. Kalau betul kita sayang ulama', kita kena tegur dia, saudara. Jangan kita asyik kata sayang ulama' bersama pimpinan ulama'. Harap ulama' tidak boleh meningkat dengan hanya lagu bersama kepimpinan ulama'. Tak boleh. Kena tegur dia. Kalau ada ulama' yang mengatakan Kementerian Pendidikan mengharamkan takbir, Kementerian Pendidikan mengharamkan kunut nazilah, dan kita tahu benda tu tak betul. Kita tahu, kita baca kenyataan menteri, benda tu salah. Kita kena tegur ulama' ni. Soal dia terima tak terima, lain cerita. Habis tugas kita. Kena beritahu dia, wahai lebay, kamu cakap tu salah. Apakah kamu lebay nak makan daging saudara kamu sendiri? Tanya dia. Dia tak terima tak terima, dia punya pasal. Tugas kita dah habis. Tapi kalau kita diam, kita tahu salah, tapi kita diam. Diam tak apa lagi. Kita siap takbir lagi. Sokong pula. Kita tahu dan kita sokong. Dia fitnah aja kita takbir. Belum fitnah lagi, buka mulut je kita dah takbir dah. Belum buka mulut lagi, dia batuk, kita takbir dah. Bahkan kalau dia terkentut atas pentas tu, terkentut je Tok Lebay ni, kita bertakbir ramai-ramai. Betapa walaknya kita menghormati ulama' macam tu. Ya, menghormati ulama' bukan mentakbirkan semua yang dia ucap. Kita kena ingat, ya, satu hadis, tak salah saya daripada Abu Hurairah, ada 3 golongan, ya, di antara yang awal masuk neraka. Pertama apa dia? Orang syahid. Pelik juga orang syahid boleh masuk neraka. Apabila di depan Allah, seorang yang mati syahid menghadap depan Allah, Allah pun menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Kemudian dia tanya kepada orang mati syahid ini, apakah kamu lakukan pada nikmat yang aku bagi? Kata orang mati syahid ini, saya telah menikmati, menerima dan bersyukur dengan nikmat itu. Sebab itulah saya sanggup mati syahid, dia kata. Orang ni kata. Allah kata, bohong. Kamu sebenarnya bukan kerana Allah. Kamu nak tunjuk kamu berani. Kamu nak tunjuk pada orang, kamu nak ambil nama sebagai seorang yang berani mati. Kamu nakkan nama supaya orang kenang kamu seorang mati, syuhada. Oleh kerana kamu nak nama itu, kamu bukan mati syahid, Allah campak dia ke neraka. Golongan kedua ialah orang kaya. Ya?
Bila berdepan dengan Allah, Allah pun menceritakan nikmat yang diberikan kepada makhluk ini, pada manusia. Dan Allah tanya, apa yang kamu lakukan pada nikmat yang aku bagi? Orang kaya ni kata, saya mensyukuri nikmat tersebut. Sebab itulah saya banyakkan derma. Saya berderma kepada anak yatim. Saya derma kepada orang susah. Saya derma kepada orang fakir. Sebab saya kaya. Allah kata, kamu bohong. Sebenarnya kamu menderma kerana kamu nak dapat nama. Nak dapat kedudukan dan dipandang mulia oleh orang, kamu kuat menderma. Bukan kerana Allah. Maka Allah campak dia ke neraka. Dan golongan ketiga ialah orang alim, ulama. Allah menceritakan, Allah panggil seorang ulama di depan dia. Allah menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan. Dia tanya pada ulama ini, apakah yang kamu lakukan atas nikmat aku bagi? Ulama itu kata, saya amat bersyukur. Sebab itu saya melakukan ibadah yang panjang, yang banyak. Dan saya mengajar orang mengaji. Saya ceritakan tentang nikmat-nikmat yang kamu berikan. Ya, yang Allah berikan. Saya mengajar orang. Ya, dan saya baca Al-Quran, ajar ilmu, ajar kitab dan sebagainya. Tanda saya syukur dengan nikmat Tuhan berikan. Tuhan kata kamu bohong. Yang sebenarnya kamu nak mengajar, kamu baca Al-Quran, kamu mengajar, kamu nak dapat nama. Supaya orang kenali kamu sebagai orang alim. Kamu nak nama supaya orang gelar kamu ulama. Kamu nak nama supaya orang hormat kamu sebagai orang alim. Maka Allah campakkan ke neraka. Ini bukan saya cakap, berhadis. Sebab itu kalau kita sayangkan ulama, kita kena tegur kalau dia salah. Kalau sayangkan PMX, kena tegur kalau dia salah. PMX selalu berulang kali sebut, kalau saya salah, tegur saya, jangan fitnah. Tegur. Dan yang terbaru, apa sikap yang PMX tunjuk? Apabila dia membacakan kisah sejarah, hikayat lama-lama dulu, ya, yang keluar perkataan keling. Ya, kita tahu, ya, nama itu lah dulu. Ya, keling di bahasa Arab dia kelinga sebenarnya. Dia bukannya macam yang hina sangat macam kasta, orang kata kasta-kasta India yang bawah. Dia asal ada kelinga dan ditulis keling, dan benda tu memang sensitif, kita tahu. Kalau kita kata kawan kita keling pun dia marah. Kita faham itu. Tapi benda ni ada dalam sejarah, tak pernah dipadamkan. Itu sejarah. Ya. Tanjung Keling di Melaka masih kekal. Ya. Dan orang Cina macam tu juga, Bukit Cina masih kekal. Kan? Benda sejarah. Bila Anwar menceritakan itu, Anwar menyebut, ya, dalam bahasa, kalau hikayat Antuah dia ada sebut juga perkataan keling dalam hikayat Antuah. Kalau kita baca ilmu, belajar hikayat Antuah. Ya. Benua keling disebut. Dan Anwar menceritakan itu. Walaupun Anwar tidak tipu, dan Anwar menceritakan fakta dalam sejarah, tetapi Anwar merasa bila ada pihak di luar sana berbunyi dan tidak puas hati, ya, tersinggung, Anwar tahu ada orang tersinggung. Walaupun benda itu betul, Anwar kata dia minta maaf. Ini Perdana Menteri kita. Dia Perdana Menteri, saudara. Dia boleh minta maaf. Kalau apa yang saya sebut ini, dia kata menyinggung orang, dia minta maaf. Pernah saya dengar lebay minta maaf. Ulama-ulama besar tu yang hebat pernah minta maaf tak? Tak pernah, saudara. Bagi mereka, minta maaf ini akan menjatuhkan martabat mereka. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, kalau dia tak minta maaf pun, orang tak boleh buat apa dia. Orang saman dia pun tak boleh. Pasal benda tu benda sejarah, benda fakta. Tapi dia rasa apa yang terkandung dalam hati rakyat dia. Ada mungkin rakyat yang tak faham tentang sejarah ini, merasa terhina dengan ungkapan itu, maka dia kata dia minta maaf. Susah ke minta maaf? Selepas Anwar minta maaf, dia jatuh ke dia sebagai Perdana Menteri? Selepas dia minta maaf ini, orang pandang hina ke dia? Tak ada, saudara. Kenapa payah sangat ulama ni nak minta maaf? Haji Hadi tuduh Anwar terlibat dalam Freemason. Terang-terang disebut. Siap edar surat lagi. Seluruh negara Islam terima surat daripada dia. Apabila dia menuduh Anwar terlibat dalam Freemason. Sebab itu saya tidak sokong Anwar. Dah ada surat dia. Dan surat itu sampai kepada Yusof Qaradawi. Sebab itu Yusof Qaradawi cukup marah dengan dia. Hantar ke negara Islam. Bahawa PAS tidak menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab dia ni orang liberal. Penyokong Freemason. Akhirnya Anwar buktikan. Anwar Ibrahim yang dikatakan dalam Freemason itu, ya, bukan dia. Nama je sama.
Siap kita tunjuk bukti, fakta dan gambar sekali untuk menidakkan apa yang Haji Hadi sebut. Pernah saudara dengar Haji Hadi minta maaf dengan Anwar? Tak ada saudara. Dia tak minta maaf. Usahakan dia minta maaf, dia meneruskan lagi fitnah-fitnah dia. Dan membiarkan orang pimpin-pimpin bawahan dia untuk meneruskan fitnah kepada Anwar Ibrahim. Apakah itu ciri-ciri ulama? Bagaimana kita nak hormat golongan agama yang seperti ini? Dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Dia menuduh orang boleh, dia kena tuduh, dia marah. Tak cukup dengan ucapan, tulis lagi dalam Facebook. PKR menolak Al-Quran, tajuk dia. Lepas tu dia kata apa? Bacalah habis dulu, baru faham. Saudara, kalau ikut akhlak dan adab Islam, tajuk itu pun untuk menggambarkan seseorang itu menolak Al-Quran, itu pun dah tak boleh. Dah menyalahi adab. Jangan gunakan tajuk. Ya. Kemudian kamu ulas benda lain. Kamu tulis tidur tajuk, makan tai lembu. Tetapi dalam cerita itu, makan gulai ayam. Tak betul. Nanti orang tanya, kenapa pula makan tai lembu? Haram hukum dia. Bacalah habis. Bila kita baca habis, cerita tentang makan gulai ayam. Memang tak haram pun. Tapi kenapa tajuk makan tai lembu tu bubuh? Ini isu dia. Mereka menggunakan ini, saudara, untuk menipu walaun-walaun. Sebab dia tahu walaun-walaun bodoh ini, dia suka baca tajuk. Dia membalas membaca. Sebab tu Pak walaun ni suka TikTok. Pasal TikTok ni 2-3 minit aja pun. Dia cerita 2-3 minit dia cukup lah. Bukan nak tahu habis. Sama juga macam Ustaz Zaidrus. Dia bukan nak dengar ucapan Anwar tu habis. Terus bagi hukum. Kalau dia dengar habis, saya yakin Ustaz Zaidrus faham apa yang Anwar sebut tentang pemuda Ashabul Kahfi. Sebab Anwar siap baca ayat Quran di situ, menyatakan bahawa pemuda itu beriman dengan Allah Ta'ala. Jauh bertentangan dengan apa yang dijawab. Mengatakan Anwar, pemimpin, mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian yang tidak beriman dengan Allah. Jauh sangat, saudara. Oleh kerana silap dia tidak mendengar habis. Oleh kerana silap dia tidak tabayun, maka lahirlah jawapan seperti ini. Dan apa kesan dia? Kesan dia dimainkan dalam TikTok. Pemuja-pemuja yang selama ini mengikuti Zaidrus percaya bahawa Anwar menyampaikan benda yang sesat. Sampai sekarang Ustaz Zaidrus tak minta maaf. Bab maaf ni saudara, banyak kita boleh buktikan Anwar bertindak memaafkan orang. Walaupun fitnah kepada dia, batang tubuh dia, melibatkan keluarga dia, fitnah jijik yang kita sendiri takkan sanggup terima, tapi dia boleh maafkan. Razman Zakaria cakap apa dekat dia? Tuduhan apa kepada dia? Bukan tuduhan makan duit, bukan tuduhan rasuah, bukan tuduhan salah guna kuasa. Tuduhan peribadi. Peliwat, sokong LGBT. Anti-Islam. Ini difitnahkan dalam pilihan raya. Dan dia seolah-olah istiqamah dengan fitnah dia. Pertahankan. Tapi bila dengar Anwar nak saman dia 5 juta di mahkamah, melutut depan Anwar. Minta maaf. Kalau kita maaf tak? Bukan kerana duit. Kalau kita takkan maaf kerana kita melampau. Sebab kamu memfitnah orang bukan sekali. Dah zaman ni banyak kali kalah fitnah. Tapi kali ini dia nak test dengan Perdana Menteri. Sebab itu dengan orang lain dia kalah fitnah. Sebab orang lain tak nak maafkan, orang lain nak teruskan. Tetapi dia tahu Anwar ini akan maafkan. Sebab itu dia berani buat pada Anwar Ibrahim. Dan Anwar maafkan. Walaupun Anwar kata nak sama 5 juta. Kalau kita, Anwar, ambil dah 5 juta. Confirm boleh menang kes ini. Dan kamu dapat 5 juta. Kamu tak nak 5 juta, bagi kita lah. Bayar ni, setro ni gaji. Berapa tahun kita boleh dapat allowance? 5 juta tu belanja kat kita. Biar kita akan pertahankan. Dan kita lawan fitnah ini. Tapi Anwar tak pandang duit, saudara.
Sebab dia kata akhlak Rasulullah, kalau orang buat salah kepada kita dan dia minta maaf, tabayun, bersangka baik, maafkan dia. Ini Anwar buat. Ada lebih buat? Pernah lebih buat? Pernah lebih itu minta maaf kepada mangsa-mangsa memali? Haji Hadi pernah jumpa tak dengan waris-waris memali, nak tanya? Tu seorang adun di Pilar Penang tu, Yusni Mak Piah. Bapak dia pun tu korban. Ustaz Mak Piah tu korban memali. Anak dia pertahankan Haji Hadi, walau anak dia tahu ya punca berlaku di memali kerana orang percaya kepada amanah Haji Hadi. Semua orang tahu. Sebab itulah amanah Haji Hadi ni JAKIM pernah fatwakan sebagai sesat. Ustaz Yusni Mak Piah tahu ayah dia terkorban kerana percaya kepada amanah Haji Hadi. Apa dia amanah Haji Hadi? Amanah Haji Hadi mengatakan perlembagaan itu kafir. Perlembagaan itu taghut. Perlembagaan penjajah. Lawan perlembagaan itu jihad. Mati lawan perlembagaan itu, mati syahid.